tu luar dah. Tak masuklah hadis ni. Tak ada rekod tu. Ni baru start nak rekod. Hadis 72. Haddatsana Bakr bin Yazid qala akhbarana Abu Bakr wa an Atiyah ibn Qais al-Kilabi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ainu wika'us sah fa idza namat al ainan istatlaqal wika'. Rawahu Ahmad. Hadis ni dhaif sebenarnya. Patutnya hok ni dia duduk dulu pasal dia bincang dah ni. Apa Ibnu Hajar ni berbusin ni tak tahu ni. Dia bertengah pula. Telah berbicara kepada kami oleh Bakar Ibnu Yazid, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abu Bakar daripada Atiyah Ibn Qais Al-Kilabi daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata adalah pengikat dubur. Apabila tidur kedua mata terbukalah pengikatnya. Maknanya nak royak kalau kita tidur tu angin boleh tubik. Batal lah. Tapi hadis ni dhaif. Dhaifnya duduk di mana ni? Kerana ada perawi dhaif ni iaitu Abu Bakar di sini ni. Perawi nombor 2. Dia ni dhaif. Jadi hadis ni dhaif lah. Kita baca sekali dengan 73 ni kan. Dhaif juga ni. Wali Abi Dawud marfu'an haddatsana Yahya ibn Ma'in wa Hannad bin As-Sarri wa Utsman bin Abi Syaibah an Amr Salam bin Harb an Abi Khalid Ad-Dalani an Qatadah an Abi Al-Aliyah an Ibn Abbas innamal wudu' ala man nama muttaji'an. Dhaif. Menurut riwayat Abu Dawud marfu' telah berbicara kepada kami oleh Yahya ibn Ma'in, Hanan bin As-Sari dan Utsman ibn Abi Syaibah daripada Amr Salam ibn Harb daripada Abu Khalid Ad-Dalabi daripada Qatadah daripada Abu Aliyah daripada Ibn Abbas, wudu itu hanya wajib bagi orang yang tidur berbaring. Nah ni hadis ni juga tak. Ni berbaring di sini ni cuba tukar dah. Mengiring. Mujah bukan berbaring. Tu nak baik ni. Salah tai. Mengiring. Hadis ni dhaif disebabkan oleh Abu Khalid Ad-Dalabi ni. Dia ni soduk tapi banyak berlaku kesilapan. Dia ni cuai sikit. Banyak salah, dia buat catik test salah. Jadi menyebabkan hadis ni jadi dhaif. Tu je. Mananya? Oh ni tak ingat tulis ni apa dia. Sikoh juga ni apa dia. Tu tinggal tai. Jadi Abu Khalid Ad-Dalabi ni, dia ni sodu, orang tidak kena orang baik tapi cuai. Orang cuai ni kalau buat kita ni pun kalau banyak salah, naik salah, gani salah ni orang tengok peribadi lagu tu dikira dhaif. Al-ain mata iaitu mata yang digunakan untuk melihat sesuatu yang zahir, kita panggil mata kepala. Wika' pengikat iaitu sejenis tali yang mengikat sesuatu lubang sehingga tidak keluar apa yang ada di dalamnya, macam belung lah. Namun penggunaan kalimah ini dalam hadis ini adalah sebagai majazi, sebagai sindiran, bukan hakiki. As-sah maknanya dubur iaitu lubang bahagian belakang setiap manusia. Istatlaqa terbuka, yakni terbuka tali pengikat, maksudnya apabila mata tertidur dan terlena maka hilanglah deria rasa sehingga ia tidak merasai atau menyedari apa yang berlaku. Muttaji'an mengiring, iaitu tidur di atas lambung sama ada lambung kanan ataupun lambung kiri. Ini kita nak bincang ni. Kedua-dua hadis ini mengandungi keterangan tentang hukum salah satu perkara yang membatalkan wuduk, iaitu tidur. Dulu bincang dah ni. Tapi apa dia mari pula sini. Hadis 72 secara tekstual menunjukkan bahawa mata ialah pengikat dubur dan apabila kedua-dua mata tertidur maka terbukalah pengikat tersebut, sekaligus ia boleh membatalkan wuduk. Sebab itulah yang kita bincang lama tu, apabila tidur tu batallah wuduk. Cuma berbagai-bagai pendapat. Tidur sekejap, tidur duduk cokoh, tidur macam-macam dah. Waktu kita bincang dah dulu tu. Jadi tidur ni menyebabkan batalnya wuduk. Ia bermaksud bahawa sedar atau jaga itu akan mengawal keluarnya sesuatu dari dubur.
Hal ini disebabkan orang yang tidur kadang-kadang keluar sesuatu daripada tubuhnya tanpa disedari. Betul tak? Manakala hadis 73 menyebabkan contoh tidur yang boleh membatalkan wuduk, iaitu tidur secara mengiring di atas lambung. Mana tidur terletak tak apa. Tapi hadis ni dhaif. Namun hadis ini menurut Ibn Hajar adalah hadis mungkar. Dhaif itu nama umum. Kalau kita belajar dulu, dalam banyak-banyak hadis dhaif tu nama tu ada hadis mungkar. Berdasarkan hadis ini dan hadis lain, jumhur ulama yang terdiri daripada 4 mazhab bersepakat mengatakan bahawa tidur boleh membatalkan wudu. Cuma cara tidur je. Tak serupa Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi apa semua. Namun mereka berbeza pandangan tentang jenis tidur. Dan cara yang memboleh batalkan wudu. Menurut mazhab Hanafi, tidur mengiring, bersila atau bersandar sesuatu boleh membatalkan wudu. Sandar apa tak boleh dia ni. Ia berbeza dengan tidur dalam keadaan berdiri, sujud, duduk, rokok yang tidak membatalkan wudu. Pelik dia ni. Jadi dia mana dia duduk tak tahu kena baca kitab Imam Hanafi. Ada dia tak boleh dia ni. Mereka berdalilkan hadis ni riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama fi salati hatta ghatta wa nafaqa thumma qala la wudu ala man nama qa'iman aw qa'idan aw rakan aw sajidan, innamal wudu ala man nama muttaji'an fa innahu idza nama muttaji'an istarrahat mafasilahu. Maksud dia hadis tadi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur dalam solatnya sehingga berdengkur atau berkerut. Kemudian baginda bersabda, wuduk tidak wajib diperbaharui ke atas orang yang tidur berdiri atau duduk atau rokok atau sujud. Sesungguhnya wuduk wajib ke atas orang yang tidur mengiring sahaja. Kerana orang yang tidur mengiring maka segala sendinya menjadi long life. Dia berdalil pada hadis itu. Saya tadi. Tapi dia faham dari segi hak lain pulanya. Sementara mazhab Maliki berpendapat bahawa tidur yang nyenyak dan lama boleh membatalkan wudu. Dia tak kira duduk Maliki ni. Lama dengan sebentar. Manakala tidur sekejap dan tidak nyenyak tidak membatalkan wudu. Tidur ayam tak apa, tidur orang tak boleh. Hanya ada tidur lama tu sapiin. Asal kata tak punggu. Maksud tidur tu sedikit lama. Terlelap. Yalah terlelap tu. Hilang deria rasa. Hilang deria rasa. Tapi dia kira tidur sekejap ni dia kata tidak berapa hilang. Kalau orang kecek apa kita dengar tak buti. Tak apa lagi setahun. Kalau tak dengar langsung Maliki kata tak boleh dah. Dosanya berdengkur orang ni. Hal tu bagi Hanafi. Dia ada ayat hadis tu. Dia ada kau ni pun dia ada hadis lain pula. Dia pelaga pula hadis itu. Mereka berhujah bahawa tidur pada asalnya tidak membatalkan wudu. Sebaliknya tidur hanya boleh membawa kepada batalnya wudu. Oleh itu jika tidur sedikit dan sekejap tidak membatalkan wudu. Ni Maliki ni. Ia berbeza dengan tidur yang nyenyuk dan panjang yang boleh membatalkan wudu kerana kemungkinan keluar sesuatu ketika tidur tanpa disedari. Habis itu. Ulama mazhab Syafi'i hak kita ni pula menjelaskan bahawa dengan terperinci mengenai tidur yang membatalkan wudu. Mereka berpendapat bahawa sebarang bentuk tidur boleh walau bagaimanapun keadaan boleh membatalkan wudu. Tidur sebentar, tidur lama serupa. Kalau duduk selain daripada tidur dalam posisi duduk ia tetap papai punggungnya. Duduk atas kapal tebal. Jenera tapi punggung kita tetap pakai tali keledar. Sama ada duduk di atas lantau pula atau tanah seperti duduk di atas tikar atau duduk di atas kerusi atau sambil memegang lutut. Dia sebab itulah ada saya kira 2017 orang tua tu dia jenera kru dia atas dia ada naibah nak pergi ke airport. Kita nak semaya sana tengok molek dia pun sedar. Dia kata jenera tadi habis semaya lepas tu royak ke dia. Kalau kira mazhab kita tak apa tak ni kata ni. Kata abang kata dia tua sikit kata. Tak habis semaya ni pasal tetap molek punggung tadi.
Oh gitu dia tak. Rupa dia tak tahu. Oh tak payah ambil dia tak. Oh tak apa kan. Kalau berasa ketetak punggung kan tak. Oh tak apa, Syafi'i deku pun tak apa. Asal ketetak punggung. Mereka berhujah tadi dia kira kerana keluar. Kerana berhujah dengan hadis yang telah dibincangkan pada awal pelajaran yang lalu, di mana para sahabat dia ambil ni menunggu solat isyak hingga larut malam, hingga kepala mereka tersengguk-sengguk, kemudian menunaikan solat isyak tanpa memperbaharui wuduk. Ni hujah Imam Syafi'i. Sahabat tunggu Nabi nak mari masjid tu sampai duk gen, duk ungai. Hadis sahih ni. Tapi dia cokoh. Bila Nabi sampai qomat, mayah lalu tak ada seorang habuk pun ambil ismayah. Ini Syafi'i hujah dia. Gagah juga kita pun. Sementara mazhab Hambali ni, Pak mazhab ni dah berpendapat bahawa tidur mengiring sama ada sekejap atau lama, nyenyak atau tidur boleh membatalkan wuduk. Manakala tidur sambil duduk sekiranya lama boleh membatalkan wuduk, dan jika sekejap tidak membatalkan wuduk. Dia ni duduk tapi nak sekejap. Ketat lagi dia tadi. Lama batal. Lama batal. Kalau kita ni dia batal dia. Sedap adik Imam Syafi'i kita dah. Tidur pasal ketetak punggung. Kalau punggung tetap duduk meja. Asal ketetak punggung. Punggung kita tu kita kira gini. Kita yakin tak tubik angin. Kita yakin tak tubik angin. Kita yakin posisi. Kita yakin posisi kita tu tak tubik angin. Dia tak yakin kita. Hukum ni dia yakin dia. Al yakin la yuzalu bisyakki. Yakin ni tidak boleh membatalkan semata-mata kerana syak. Kita yakin kita tetap. Saat ni tak tetap. Tak pakai. Mana tadi kalau kita duduk, dah kaya duduk pun, walaupun bisa kata tak apa, tapi kalau kita rasa ada tubik angin, kita kena ambil semaya je. Kalau kita berasa dengan yakin, kalau kita berasa tubik ke tak tubik, dia panggil syak. Yang syak yang kita bila syak tak boleh membatal lagi yakin. Kalau kita yakin rasa tubik kita bilang. Oh tu yakin juga bukan syak tu. Tak dia ada maksud. Dia sebenarnya hati kita dia jawab. Mana kuat antara syak dengan yakin tadi. Tapi nak selamat kita pergi ambil lah. Selamat tu lagi baik. Kita kecek sana ni masa darurah tak apa terbang. Payah nak ambil ni. Hak ada semaya pun sunat kita baru wudu. Ada semaya lama kita dengar kuliah, orang pakat ambil belakang ambil semaya nak biasa. Kita yakin kita ada semaya. Tak apalah, boleh dengan niat memperbaharui wudu. Boleh pahala. Sebab wudu ni ibadat, boleh pahala. Yalah sebab betul kan. Selain itu tidur sambil berdiri atau rokok atau sujud tidak membatalkan wuduk. Ini mazhab dia. Para ulama hadis lebih cenderung kepada pendapat mazhab Maliki berdasarkan hujah yang dikemukakan. Dia nak ke mazhab Maliki pula. Hal ini disebabkan semata-mata tidur bukanlah perkara yang membatalkan wuduk. Sebaliknya perkara yang kemungkinan boleh membatalkan wuduk disebabkan hilangnya deria rasa. Ulama hadis nak duduk situ. Tidur sehingga hilang deria rasa. Kalau sapawe kecek tak dengar apa satu. Kalau kita dengar tak buti itu dia kira tak hilang lagi. Ia menyebabkan seorang itu tidak menyedari apa yang berlaku, termasuk apabila keluar sesuatu dari tubuhnya. Nak tahu dia ni tidur nyenyak tak nyenyak, cuba kita ambil minyak wangi bodi hidung dia. Kalau dia jenera dia tak khabar apa. Kalau dia bon jenera kita pun gapo bang sedap ni. Mana dia tu masih deria rasa dia tak hilang lagi ketika tu. Kena cari wangi tu. Saya budak-budak Malaysia saya suka ambil pewangi tu nak ngosi adik kan. Kasi dia tidur. Kita tahu dia acu nak telak, kita getak pewangi sikit. Dia celak mata. Gapo ni? Pakai telak dia tidur pula, kita tek pula. Maknanya kalau tidur tu kalau dia boleh bau buka tu mana bagi mazhab Maliki tak batal lagi. Itu dia. Oleh itu tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang boleh menghilangkan deria rasa seseorang. Sementara posisi tidur tidak mestinya menghilangkan deria rasa. Dia tak terima pendapat Imam Syafi'i tadi.
Antara tanda-tanda orang yang tidur nyenyak ialah keluar air liur dari mulutnya. Tu iyalah tu. Atau terlepas sesuatu dari tangannya, duk pegang muka bok jatuh. Jatuh sebentar. Apa kejut lah. Jatuh tu tak boleh dah tu. Jatuh tak boleh dah tu. Jatuh dia tahu dah. Jatuh tu kejut lah. Jadi istifadah dia, mata berfungsi sebagai pengikat kepada dubur. Apabila mata tertidur maka terbukalah pengikatnya. Tidur yang membatalkan wuduk adalah tidur yang banyak dan menghilangkan deria rasa seseorang. Tidur dalam keadaan mengiring boleh membatalkan wuduk. Keluar angin dari dubur boleh membatalkan wuduk. Hadis 74. Nak baca lagi? Haji tanya, nak ke tak sih lagi ni? Nah, boleh? Boleh. Aku tak ada semangat tengok tak ada saing ni. Gadia? 74. Lepas 74, 75. Nak pergi habis apa kau dah hajat lah. Boleh. Dah boleh. Comel. Jadi minggu depan kita masuk qada hajat lah. Hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abbad bin al-Tamim an ammihi annahu syakka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai' fi as-salah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Macam ulang dulu. Telah berbicara kepada kami oleh Ali, katanya telah berbicara kepada kami oleh Sufyan, katanya telah berbicara kepada kami oleh Az-Zuhri daripada Sa'id al-Musayyib daripada Abbad ibn Tamim daripada bapa saudaranya, seorang lelaki mengadu bahawa dia merasa ada sesuatu keluar ketika solat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ia membatalkan atau berpaling daripada solat sehingga dia mendengar suara kentutnya ataupun mencium bau. Sebab baru ni juga. Tapi dia buat mari pula ni tak tahu Ibnu Hajar susu buat apa dia buat mari pula. Baik, kita tengok sikah semuanya perawi dia. Yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya, iaitu membuat khayal. Dia bermaksud seakan-akan dia berasa supaya ada keluar daripada tubuhnya tanpa perasaan yakin. Dia tak yakin. La yansarif, jangan dia meninggal solat, iaitu dengan menghentikan solat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang peranan syaitan terhadap anak Adam yang tidak pernah putus asa, hatta dalam solat pun mereka berusaha memperdaya agar merosakkan solat mereka. Dia bisa masuk celah punggu kita tu. Cekak lah ke dia. Dia duduk main situ, dia nak suruh kita main koyak. Tubik dah. Padahal tak tubik, dia buat gelombang dalam perut. Ia sesuai dengan keduduk syaitan sebagai musuh utama anak Adam. Antara syaitan memperdayakan dalam solat adalah menimbulkan perasaan waswah dengan meniupkan angin di punggung seseorang sehingga dia merasakan bahawa angin telah keluar dan wuduknya terbatal. Jadi kalau dia boleh gapo terperangkap bagi orang yang tak mengaji. Kita mengaji ni kita tak terperangkapnya. Bila dia tak mengaji, dia syak tu dia pergi bertidak. Gapo syaitan berjaya? Berdosa lah. Berhenti sembahyang dengan tidak yakin bahawa dia tu batal, dia jadi dosa. Berjaya dah dia. Jadi kalau kita mengaji gini, kita tak terperangkap dengan dia. Kalau kita yakin tubik, kita tubik, kita memanglah kena berhenti. Tapi bagi orang tak berhenti, apa berhenti? Berasa tak sedap je, berasa supaya tubik tapi tak tubik. Apa berhenti dah? Biarlah nak puas hati. Dia tak khabar tu berdosa. Kenapa tak? Bagi menangani persoalan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan bahawa setiap permasalahan hendaklah dihukum mengikut hukum asalnya dan hukum tersebut tidak akan hilang dengan hanya disebabkan syak atau ragu. Sebagai contoh, seorang yang telah berwuduk kemudian timbul perasaan syak atau waswah bahawa wuduknya telah terbatal. Sedangkan perasaan waswah tersebut berdasarkan zon ataupun dipanggil sangkaan semata-mata, bukannya hukum yakin, maka dia dianggap masih dalam keadaan berwuduk. Sebaliknya, perasaan ragu-ragu dan was-was tadi hendak dibuang dan diketepikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar setiap muslim yang mempunyai perasaan was-was dan ragu-ragu
ketika solat supaya menjawab kata-kata syaitan yang mengganggunya dengan menjawab dalam hati dengan kata-kata kamu bohong atau kamu penipu. Jangan kecek dia. Namun orang sebelah dengar gapo dia ni pula ni belawak. Bab kata gapo? Kata ke setan. Setan kata mu tu bi angin dah sana, habis dah semayam. Belawak kita kata, batas semayam pula kita. Kata dalam hati dah. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa sebarang angin yang keluar daripada tubuh boleh membatalkan wuduk dengan syarat betul-betul diyakini bahawa ia telah keluar, dan salah satu cara untuk mengetahuinya adalah sama ada dengan mendengar suara angin atau kentut atau mencium baunya. Sebab dulu kita dah bincang dah. Sekiranya timbul keraguan atau was-was dalam diri seseorang ketika solat, maka keraguan tersebut tidak boleh mempengaruhinya dan pada dasarnya ibadatnya tetap sah. Oleh itu, sebarang keraguan yang timbul setelah selesai ibadat sama sekali tidak membatalkan ibadat tersebut. Ni kalau sudah semayang ni, kadang-kadang dia mari. Hak lepas selesai, berasa mari syok lah. Kalau kita yakin sungguh, memang kena ambil sikit berasa. Aku tadi duk syok, berasa ambil semaya ke lagu mana batal ke semaya aku kedok. Tapi kalau kita mari teringat Allah, apa aku semaya sedang ke saning yang baru kita tu bi angin, kita kalau tu dia panggil yakin. Sebenarnya dia atas kita lah dah. Melalui hadis ini, ulama menyatakan bahawa seluruh permasalahan ibadat boleh dikiaskan dengan kaedah ni. Dengan kaedah mana tak ada ni, kaedah ini. Istifadahnya, angin yang keluar daripada tubuh boleh membatalkan wudu. Keraguan tentang keluar angin daripada tubuh ketika solat tidak membatalkan solat sehingga diyakini betul-betul ia telah keluar. Syaitan sentiasa berusaha merosakkan ibadat seseorang dengan apa cara sekalipun.